Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya, Pak Malas. Sebelum itu, terima kasih pada adik-adik yang mengikuti kelas Cikgu Lai yang berkaitan dengan tajuk nombor bulat. Jadi sebelum itu, Cikgu kali ini akan menerangkan tentang soalan 11 dan soalan 12. Okey, baiklah, sebelum Cikgu teruskan untuk jawapan soalan 11 dan 12, Cikgu ada satu teka-teki. Okey, teka-teki ini senang saja. Rambut putih namanya uban. Okey, tahu rambut putih namanya uban. Rambut yang merah ataupun perang tu namanya dye ataupun inai lah. Dia letak inai kat rambut tu kan, ataupun dye. Jadi kalau rambut hijau apa namanya? Apa namanya rambut hijau? Rambut putih namanya uban, rambut yang merah dye ataupun inai. Rambut hijau namanya apa? Okey, nak tahu jawapannya tunggu di akhir video ini nanti. Okey, so sekarang kita teruskan kepada soalan untuk menjawab soalan 11 dan 12. Stay tuned with Pak Malau. Okey, jom kita saksikan. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada soalan yang 11. Ini soalan nombor 11 ya murid-murid, nombor 11. Nombor 11 iaitu Raja 1 menunjukkan bilangan guli dalam balang yang sama besar P, Q dan R. Jadi balang P, balang Q dan balang R ni sama besar. Okey, dalam tu ada guli. Dalam ni ada guli ya, ada guli. Jadi kita tak tahu berapa bilangan guli ni. Kan yang tepat lah. Jadi kita hanya nak menganggarkan, kita nak bilang dengan tepat, kita kena tuang guli ni, kita bilang satu-satu lah, macam main teka kacang lah kan, kita teka saja berapa bilangan itu, kita tak tahu bilangan yang tepat, yang hampir-hampir, yang lebih ataupun kurang. Lepas tu dia panggil lebih kurang anggaran ni. Ok, so jadi soalan A, hitung berapakah anggaran bilangan guli dalam bekas P dan R. Ok, dia tanya anggaran saja, dia tak nak jawapan yang tepat, dia kata anggar saja, anggar. Okey, dia anggaran saja, nak dapat tepat kita kena kira satu-satu, tapi anggaran. Okey, dan B, hitungkan P tambah Q. Okey, P tambah Q ini operasi bergabung, lepas tu tolak R. Jadi murid-murid tahu operasi bergabung, tambah dan tolak, kita kira kiri ke kanan. So kita kira yang ni dulu, dapat jawapan, baru kita tolakkan dengan R. So sekarang kita tengok yang A dulu. Okey, kita tengok yang A dulu. Baiklah, untuk soalan A, dia kata berapakah anggaran bilangan guli dalam bekas P dan juga bekas R. Okey, jadi kita tahu hanya di maklumat yang kita ada di sini hanya bekas Q saja, iaitu kita tahu iaitu bekas Q 500 biji. Jadi bekas P kita tak tahu berapa dan bekas R pun kita tak tahu berapa. So jadi macam mana nak buat? Okey, cikgu cadangkan kamu gunakan pembaris, buat satu garisan. Okey, buat dua garisan macam ni. Kemudian cuba ambilkan yang tengah-tengah. Jadi bila kita ambil yang tengah-tengah, kita tahu daripada 500 ini kita dapat yang tengah ni 250 biji. Okey, jadi kita dapat dah. Oh, P kita dah dapat dah. P adalah 250, ngam-ngam kat tengah-tengah. Okey, kemudian oleh kerana R ada lagi, kita cuba tengok, buat lagi garisan tengah-tengah antara dua ni. Antara dua ni kita buat tengah-tengah, kemudian antara dua ni pun kita ambil yang tengah-tengah juga. Okey, jadi bila kita ambil yang tengah-tengah, jadi kita tahu 250 sini. Jadi bila 250 kita bahagi 2 lagi, kita dapatkan setengah lagi, 1/2 lagi, kita akan dapat apa? Ya, 125. Jadi kita tahu yang ini adalah 1/4. Oh, okey, yang ni 1/2 dan yang ini adalah 3/4. Yang ini 4/4 lah satu. Okey, jadi kita tahu garisan tu bawah kosong. Jadi kita boleh buat dah aras dia, tanda aras dia kan, 125 biji, kemudian 250 biji yang tengah-tengah ni, kemudian diikuti oleh 375 dan juga 500. Jadi kita bahagi pada 4 lah, betul tak? 500 tadi kita bahagikan dengan 4 lah, sebab ada 4 bahagian, 1, 2, 3, 4. Jadi kita dah tahu dah. Okey, sekarang maklumat yang kita dapat, bekas P pun kita dah dapat, bekas R pun kita dapat. P berapa? Ya, P dekat sini tadi 250 dan R yang bawah ni 125. Jadi sekarang ni dia kata berapakah bilangan guli dalam bekas P dan R. Jadi kita kena tambah lah. Jadi kita tambahlah guli dalam bekas P 250 biji.
guli dalam bekas R 125 biji. Jadi untuk kedua ni kita tambahkan, maka kita dapatlah jumlah guli dalam bekas P dan juga bekas R lebih kurang ni anggaran. Dia tak dapat, kita tak akan dapat jawapan yang tepat, tapi ini hanya anggaran sebab kita tak kira satu-satu, kita hanya melihat pada pandangan mata kita. Oh, macam ni setengah, macam ni 1/4 suku. 1/4 ni kita kata suku lah, ni suku kan 1/4. Jadi kita dapat lebih kurang lah anggaran dia 375 biji bila kita tambahkan. Kan kita tambahkan 375, betul ke? Ni 5 tambah 2 7, 2 tambah 1 3, 375 biji. So sekarang kita tengok pada soalan yang 11B. Ini 11A, ini 11A. Okey, kita tengok soalan 11B. Dia kata hitungkan P tambah Q tolak R. Jadi P yang pertama, Q yang kedua, yang tengah-tengah tambahkan, kemudian tolakkan dengan R. Sama juga kita buat garisan macam tadi. Kita dapatkan 125, 250, 375 dan 500 biji. Jadi P tambah Q apa dia? Guli P ada 250 biji, Q ada 500 biji. Jadi kita tambahkan P dengan Q. Kan kita tambahkan, kita dapat berapa? Kita dapat 750 biji, iaitu bekas P dan bekas Q. Okey, so lepas ni kita kena buat apa pula? Ya, kita kena tolak. Jawapan tu kita kena tolakkan dengan bekas R. Bekas R 125. Jadi kita tolak di sini, operasinya tolak. Okey, dan kita dapat jawapan akhirnya anggaran kesemuanya P tambah Q tolak R lebih kurang 625 biji guli. Okey, itu untuk soalan 11B ya, soalan 11. Ini soalan 11 cikgu tak tulis nombor 11, soalan 11. Okey, kita tengok soalan yang ke-12. Soalan 12 berbunyi, tambang menaiki bas dari Kuala Lumpur ke Setiawan ialah di antara RM20 hingga RM25. Mungkin ada tiket dewasa, tiket warga emas ataupun tiket kanak-kanak lah. Jadi dia antara RM20 hingga RM25. Jadi dia suruh anggarkan. Nak kira tepat tak boleh sebab jualan tiket tu berbeza. Ada RM20, ada RM25. Mengikut penumpang dewasa ataupun kanak-kanak. Jadi dia suruh anggarkan kutipan syarikat bas tersebut untuk bilangan penumpang seramai 200 orang. 200 orang 200 orang untuk seminggu. Okey, untuk seminggu. Okey, 200 orang untuk seminggu berapa? Jadi kita tahu seminggu adalah 7 hari. Jadi kita kena darab dengan 7 lah kejap lagi. Okey, jadi kita buat anggaran. Mula-mula kita ambil berapa? RM20 untuk 200 orang. Jadi tiket berharga RM20 untuk 200 orang yang naik. Okey, jadi kita dapat berapa? Kita dapat lebih kurang kutipannya RM4,000. Anggarannya lebih kurang RM4,000, iaitu 20 darab 200. Jadi darab kita tambah saja, kita darabkan dengan 2 darab 2, kita dapat 4. Kemudian bilangan sifarnya ada 1, 2, 3. Jadi kita 2 darab 2 tambah 4, 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi kita tambah aja sifar ada 3 lagi. Jadi kita dapat RM4,000. Kalau tak ada sen, kita tak payah tulis lah sifar-sifar ya. Kalau ada sen RM4,000, 20 sen, kita kena titik letak 2 sifar 20 sen. Okey, so jadi RM4,000 ni untuk 200 orang dan selama seminggu, itu 7 hari. Jadi RM4,000 tadi darab pula dengan 7 hari, kita dapat lebih kurang RM28,000. Okey, itu anggarannya jualan tiket untuk RM20. Dan kalau RM25 pula, jadi kita buat anggaran lah. RM25 darab dengan 200 sama juga 25 darab 2, kita dapat 50. Kemudian tambah 2 sifar lagi. Jadi 50 ada 50 tambah 2 sifar lagi. Jadi kita dapat 5,000. Ni 50 kan, tambah 2 sifar lagi, kita dapat 5,000. Okey, itu RM5,000 tadi kita darabkan dengan 7 hari, maka kita akan dapat
7 tadi apa, 7 darab 5 kita dapat 35. Kemudian ada berapa sifar? 1, 2, 3 sifar lagi kan. Jadi kita tambah 35, 7 darab 5 35, kemudian tambah lagi 3 sifar, kita dapat 35,000. Jadi anggaran dia kutipan untuk 200 orang selama seminggu, iaitu di antara 28,000 hingga 35,000 anggaran kutipan tiket tadi lah syarikat bas, iaitu kalau perjalanan dari Kuala Lumpur ke Siawan. Jadi anggarannya lebih kurang, pendapatannya macam ini, di antara ini. Dia tak akan lebih pada 35,000 dan dia tak akan kurang daripada 28,000. Di tengah-tengah ni mungkin 30,000, mungkin 32,000. Jadi anggaran di antara tu. Okey, so itu untuk soalan 12A lah kan. Okey, sekarang kita tengok 12B. 12B pula dia kata, anggarkan kutipan syarikat bas jika penumpang 1/4 sahaja dalam minggu tersebut. Maksudnya 1/4 daripada apa? Ya, iaitu 1/4 daripada 200. Jadi kita kena kira dulu 1/4 daripada 200 penumpang, maksudnya 1/4 darabkan dengan 200. Jadi kita dapat berapa? Ya, 50. Kenapa 50? Okey, 200 ni di atas kita boleh bahagikan dengan 4. 4 bagi 1, 4 darab 50, 200. Jadi 1 darab 50. Jadi kita dapat 50 penumpang saja dalam masa seminggu, iaitu 7 hari. Kalau 1/4 saja yang naik bas sepanjang 7 hari itu, iaitu 50 orang saja kan, mungkin PKP kot. Okey, so jadi kita kira sama je. Jadi jawapannya 50 penumpang. Dah terlindung situ, sorry. Okey, 50 penumpang. Jadi kaedahnya macam tadi juga, kita cari anggaran je. Tadi darab 200, sekarang kita kena darabkan 50 sajalah. Jadi tiket yang berharga RM20, darabkan 50 orang, kita dapat 1,000 anggarannya kan. 2 darab 5, 10, sifar ada 1, 2, ada 2 sifar lagi. Jadi 10 tambah 2 sifar lagi 1,000. Jadi 1,000 darab 7 hari. Kenapa 7 hari? Sebab seminggu kita dapat lebih kurang anggarannya RM7,000. Lebih kurang anggarannya RM70,000 yang tiket berharga RM20. Jadi syarikat tu tak akan kutip kurang daripada inilah. Kalau dia jual tiket RM20 semua pun, dia dapat RM70,000, RM7,000. Okey, so kalau yang RM25 darab dengan 50 orang, sebab 1/4 tadi, jadi 25 darab 5 berapa? Ya, 125. Dan sifarnya ada 1 saja, tambah 1 sifar, jadi dapat RM1,250. Jadi RM1,250 darabkan dengan 7. Yang ni kena buat bentuk lazim lah, ataupun murid-murid boleh buat bentuk lattice lah, ataupun kekisi. Dah belajar kan, banyaklah cikgu-cikgu lain yang ada hajar dalam kelas kan, dalam kelas tuition online percuma Ayu lah, Mia kan. Okey, jadi kita darab, kita dapat 8,750. Okey, so jadi anggaran kutipan syarikat tu, kalau 1/4 saja yang naik dalam tempoh seminggu tadi, daripada 1/4 sahaja, daripada berapa? Daripada keseluruhan 200 penumpang tadi kan, 1/4 saja. Jadi anggarannya lebih di antara 7,000 hingga 8,750. Okey, jadi itu pendapatan mereka lebih kurang macam ni. Dia tak akan mencecah 9,000 dah, walaupun dia jual tiket yang berharga RM25. Ini dia akan dapat, ini dia panggil pendapatan maksimum lah. Ini pendapatan paling minima, ini paling maksimum. Di antara ni dia akan dapat pendapatan itu. So jadi itu sahaja untuk soalan bagi soalan 11 dan 12. Okey, jadi sebelum tu apa jawapan teka-teki tadi? Jawapan teka-teki tadi, kalau putih, rambut putih namanya uban, kalau rambut merah namanya dai, kalau rambut hijau namanya rambutan belum masak warna hijau kan, rambutan yang belum masak warna hijau. So itu jawapannya untuk teka-teki tadi. So seperti biasa, jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu. Dan seperti biasa, jangan lupa juga setiap malam Jumaat pukul 9 malam kelas Mia akan bersiaran setiap minggu dengan guru yang berbeza dan tajuk-tajuk yang berbeza. Okey,
stay tune with Pak Malo dan kelas MIA. Kan jumpa lagi pada minggu hadapan. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye bye.